Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustaz Haruzim. InsyaAllah pada kali ini Ustaz nak ajak adik-adik satu tajuk dalam bidang sirah yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Pertama sekali, jom kita tengok latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Pada satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut dengan para sahabat di Mekah. Perjanjian ini juga berlaku pada bulan Zulkaadah tahun ke-6 Hijrah. Pihak yang terlibat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan musyrikin Quraisy Mekah. Adik-adik tahu tak apakah kronologi peristiwa yang berlaku di dalam Perjanjian Hudaibiyah? Jom kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 1,400 orang Islam Madinah berangkat menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Setelah tiba di Zulhulaifah, Nabi dan orang-orang Islam berihram umrah. Rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah telah diketahui oleh orang-orang musyrikin, menyebabkan baginda memilih jalan lain yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berhenti di Thaniyatul Mirar, iaitu satu tempat yang berhampiran dengan Hudaibiyah. Di Thaniyatul Mirar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi musyrikin Quraisy, antaranya ialah Budail bin Warqa al-Khuza'i dan Urwah bin Mas'ud, bertanyakan tujuan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tujuannya untuk menunaikan ibadah umrah sahaja. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan sebagai wakil untuk berunding dengan musyrikin. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan telah ditahan oleh musyrikin, maka tersebarlah berita beliau telah dibunuh. Dengan tersebarnya berita itu, orang-orang Islam pun berikrar untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar tersebut dinamakan sebagai Bai'atur Ridwan. Kemudian, apabila mendengar berita tentang ikrar tersebut, pihak musyrikin Quraisy pun membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan dan menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang-orang Islam. Setelah itu, pada bulan Zulkaadah tahun ke-6 Hijrah, melalui perundingan tersebut, maka termeterailah satu perjanjian, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Oleh kerana itu juga, nama perjanjian itu dinamakan di atas tempat berlakunya perjanjian tersebut, iaitu Hudaibiyah. Baiklah adik-adik, seterusnya kita tengok pula apakah isi-isi yang terkandung di dalam Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, umat Islam tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun tersebut, iaitu tahun 6 Hijrah, dan boleh mengerjakannya pada tahun berikutnya. Boleh membawa pedang bersarung dan boleh tinggal di Mekah selama 3 hari. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Yang keempat, orang musyrikin Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga
dikembalikan semula. Yang kelima, orang Islam yang lari ke pihak musyrikin Quraisy tidak perlu dikembalikan. Baiklah, sebelum tu Ustaz ada tugasan untuk adik-adik. Berdasarkan apa yang adik-adik telah pelajari sebentar tadi, adik-adik senaraikan 5 iktibar perjanjian Hudaibiyah dan tulis jawapan dalam buku latihan masing-masing. Kemudian boleh hantar dengan Ustaz. Sekian daripada Ustaz. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.